Waalaikumsalam. Silakan. Datuk. Okey, masih hangat dengan Kemaman, Datuk. Okey. Uh, Kemaman hangat ke? Hangatlah sebab diorang masih Saya masih rasa bermain. Kemaman ni tak adalah hangat sangat sebab kita dah boleh jangka dah. Kan? Tak, cuma nak ubah persepsi lah, Datuk. Ya. Cuma sebab sekarang ni diorang masih mainkan persepsi Dr. Sam untuk Perdana Menteri. Kita faham, tapi untuk benda tu become reality kan, pada pandangan saya lah, struktur tu kena betul dulu lah. Maksudnya Dr. Sam tu at least dia kena jadi presiden PAS dulu. Dan dia kena jadi presiden Perikatan Nasional. So dia kena pergi ke that level dulu, sebab kita tak nak negara kita jadi kucak-kacir macam sebelum ni. Yang mana Tak, kita dia- tengok ya. Ismail Sabri jadi Perdana Menteri tetapi didiktet oleh orang-orang tertentu. Ya. Sebab kita tahu kita punya negara kita ni struktur pertubuhan dia selalu presiden yang akan jadi Perdana Menteri, yang dia mempunyai kuasa dalam parti dan juga parti-parti gabungan. Kalau macam Dia sebenarnya Asri, kalau misalnya Muhyiddin ini bukan seorang pembongak ataupun seorang penipu, dia boleh je angkat siapa nama? Dr. Sam, Dr. Sam ni menjadi pengurusi Perikatan Nasional sebab dia dah kata Dr. Sam ialah calon Perdana Menteri. Tapi ramai rakyat, khususnya orang Kemaman ni, ditipu hidup-hidup. Dia orang percaya bahawa Dr. Sam ialah calon Perdana Menteri. Kan? Tetapi lepas pilihan raya, kita tengok Dr. Sam tidak dilayan seperti calon Perdana Menteri walaupun dia dah menang. Nak ikutkan hari ni, kalaulah puak-puak PAS dan puak-puak Bersatu ni betul-betul ikhlas dalam nak mengangkat Dr. Sam, diorang boleh buat referendum ke kepada tak payah referendum. Dr. Sam ialah naik presiden PAS. Hari ni dia boleh jadi pemangku presiden PAS. Sekiranya bila Dr. Sam ni dah jadi ahli parlimen, Muhyiddin pun dah announce Dr. Sam ni menjadi calon Perdana Menteri, maka hari ni sepatutnya kalau misalnya Haji Hadi ni berjiwa besar, kalau misalnya Haji Hadi ni orang yang mahu lihat PAS ini akan terus maju ke hadapan, dia patut berundur letak jawatan sebagai presiden PAS, bagi laluan kepada Dr. Sam. Tapi tak bolehlah nak terus bagi pada Dr. Sam. Maknanya Tuan Ibrahim Tuan Man pun kena berundur jawatan sebagai timbalan presiden. Jadi kalau misalnya presiden letak jawatan, Tuan Ibrahim memangku. Kalau Tuan Ibrahim pun letak jawatan, maka Dr. Sam lah yang kena pangku. Sebab dia naik presiden. So ini jelas membuktikan bahawa baik puak Haji Hadi baik, begitu juga dengan Muhyiddin baik. Mereka ni hanya mengakal pengikut-pengikut PAS, mereka ni hanya mengakal rakyat negeri Terengganu. Itu yang saya Dia menipu je. Sebab Ya. kita tengok sejarah Malaysia kan. Tak mungkin kalau bukan seorang presiden tu jadi Perdana Menteri. Betul. Sebab kita kena lihat, kalau tidak macam mana dia nak manage dia punya parti, orang-orang yang akan kritik jadi Perdana Menteri. Pada pendapat Betul, saya lah. betul. Kalau saya rasa rata-rata rakyat pun boleh tengok sejarah Malaysia kan. Macam UMNO dulu BN. Tak, ini bukan soal cita-cita. Kan? Kalau soal cita-cita ni, Khairi Jamaluddin yang tak ada parti sekarang ni pun, dia pun ada cita-cita nak jadi Perdana Menteri. Tak salah. Tak ada salah. Itu hak seseorang. Tetapi bila nak bertanding pilihan raya, kamu nyatakan sesuatu. That is actually it's a manifesto. Bila Muhyiddin kata Dr. Sam ialah calon Perdana Menteri Perikatan Nasional, it is a manifesto. Maknanya kamu menjanjikan kepada rakyat Kemaman, kalau diangkat Dr. Samsuri, dialah calon Perdana Menteri kita lepas ni. So bila dia dah menang, janganlah jadikan benda ni sebagai hanya retorik politik. Janganlah mengaku bahawa sebenarnya kamu menipu rakyat Kemaman. Orang PAS pun sama juga. Bila Muhyiddin kata kita akan angkat Dr. Samsuri sebagai
Perdana Menteri yang ke-11. Dia pun sambut, setuju. Dia pun main juga. Dr. Samsudin akan jadi Perdana Menteri. Macam mana dia nak jadi Perdana Menteri kalau orang PAS, Haji Hadi tak nak bagi laluan pada dia untuk memangku Presiden PAS? Tuan Ibrahim Tuan Man pun hari ni dah kecewa, tak dapat meneruskan tambatan banjir dia. Sepatutnya dekat situ pun kita tengok PMX pun boleh jimatkan 1.8 bilion, kan? Dah kecewa tu, alang-alang dah kecewa tu, letak jawatan, bagi laluan pada orang muda. Kita nak seorang calon Perdana Menteri yang ada banyak kerja part time. Dia boleh part time jaga bini dia, boleh makan angin sampai ke Auckland, kan? Dia boleh part time sebagai penjual tanah, dia boleh part time jaga Vincent Tan, dia boleh part time jaga Don Ru Rendang, dia boleh part time jaga Parlimen Kemaman, dia boleh part time jaga 4 portfolio dia sebagai Esko Kerajaan Negeri, dia boleh part time jadi Menteri Besar di Negeri Terengganu, dan dia boleh dapat satu lagi kerja part time sebagai pengurusi Perikatan Nasional. Tapi nak buat macam mana? Dia orang ni penipu semua. Okey, Ikram, Assalamualaikum. Apa khabar orang London? Okey. Okey, boleh dengar jelas Boleh, jelas. Cool. Alright, so Dato', minta maaf soalan ni panas sikit. Panas ke? Minta maaf. So, kita dah tengok Dato', daripada segi pengundian tu dekat Kedah, Kelantan, Terengganu ni memang terbukti diorang ni memang otak diorang dah dibasuh lah. So, Ya. Betul. Memang tak sop lah. They are being brainwashed. Correct. Yeah. So, sekarang ni Dato', pengurusi Badan Perhubungan UMNO untuk 3 negeri ni, especially Terengganu lah, Negeri Swan dah terbukti yang penyokong tu masih lagi ke arah Perikatan Nasional. So, Datuk sebagai ahli MT, Datuk rasa ada tak keperluan untuk kita cari bakat yang boleh menarik ataupun mengubah persepsi pengundi-pengundi sekitar Pantai Timur dan juga di Kedah ni lah. So, what's your opinion or thoughts on that, Datuk? Dia pertama sekali saya nak beritahu Zul, okay, kita kena terima hakikat UMNO ni dia tak macam parti-parti lain UMNO is a very structured organisation, a very structured party. Kita ada cawangan, kita ada PDM, kita ada setiap bahagian, kemudian kita ada Badan Perhubungan Negeri, barulah kita ada MKT di peringkat pusat. So nak naik daripada bawah ke atas ni memang susah, Zul. Naik bawah ke atas susah. Kalau parti-parti kecil senanglah, orang tak berebut, untuk memegang jawatan. Tetapi bila parti tu dah well structured, nak jadi ketua UMNO bahagian pun bukan senang tau, Zul. Saya sendiri secara peribadi lawan ketua bahagian kalah, Zul. Because it's not easy. Dia ada structure dia. Kamu hanya boleh jadi ketua cawangan jika kamu dapat sokongan ahli cawangan. Kamu boleh jadi ketua bahagian kalau kamu dapat sokongan perwakilan yang mewakili setiap cawangan. Kamu boleh jadi MT kalau perwakilan di setiap cawangan itu memberikan sokongan kepada kamu untuk menjadi MT. It's not easy. Sama jugalah di 4 buah negeri ni. Kalau dulu ada satu dinosaur bernama Syahidan Kasim. Selagi dia tak mampus, selagi dia tak mati, selagi itulah nak tukar pengurusi perhubungan ni setengah mati. Tetapi alhamdulillah Datuk Seri Zahid berani membuat keputusan kerana kita tahu ini liability. Orang yang pergi cabul kehormatan budak basking ni, kita nak kekalkan ke watak yang kotor macam ni untuk menjadi pengurusi perhubungan? Sudah pasti kita tak nak kekalkan. Jadi kalau kita tak nak kekal dia sebagai pengurusi perhubungan, dan kita pun tahu dia ni pun lebih mirip kepada Perikatan Nasional, macam mana kita nak kekalkan dia menjadi ahli parlimen di Arau? Betul tak?
Jadi apa yang Datuk Zahid buat, dia tukar ahli Parlimen Arau tu. Itu adalah titik permulaan dia menukar kepimpinan di peringkat negeri. Kan? Tapi malangnya, bila dia tak jadi ahli Parlimen, dia sabotaj parti kita, dia lompat, dia terus jadi calon di sebelah sana. Dia jadi calon di sebelah sana. Jadi realiti dia sebenarnya, Ikram, kan? Warlock sini disebabkan dah terlalu lama dia berkuasa, terlalu banyak duit yang dia dah tabur di kawasan dia, terlalu banyak jasa yang mungkin dia juga dah taburkan. Dia suka tak suka, dia ada pengaruh dia juga. Itu sebab kita dah tengok, kita dah tukar kepimpinan di negeri Perlis. Akibat dia, kita hilang negeri tu. Sudah pastilah bila kita kalah di Kedah, kita kalah di mana? Di negeri Terengganu, kita kalah di Kelantan. Memang ada plan nak tukar dan sebagainya. Tetapi kita kena ambil kira banyak faktor. Kita kena ambil kira sama ada pengganti itu boleh memberikan saingan ataupun tidak. Adakah pengganti itu dari segi sudut winnable, acceptable, ataupun ada ciri-ciri wali ataupun tidak. Kemudian pengganti ketua-ketua perhubungan ni mestilah orang yang boleh command, kan? Ada setengah orang tu kita nampak dia biasa je, kan? Tetapi dia boleh command satu negeri. Ada setengah orang tu nama hebat, gah, tetapi belum tentu dia boleh dapat 2 bahagian daripada 8 bahagian. Ini kita kena faham, kan? Kalau kita di bawah ni, kita bila ada sesuatu keputusan yang tak baik, memanglah mudah untuk kita kata, cara dia tukar pengurusi perhubungan. Tetapi kepimpinan di peringkat atas ini, bila dia nak buat keputusan, dia akan ambil kira banyak aspek. Dia akan ambil kira banyak aspek. Cadangan daripada akar umbi supaya pengurusi perhubungan ditukar pun dia ambil kira juga, kan? Tetapi pandangan ketua-ketua UMNO bahagian juga dia ambil kira, kan? Kestabilan sesebuah negeri juga dia ambil kira. Hubungan ketua perhubungan dengan wakil-wakil komponen dalam kerajaan perpaduan turut diambil kira. So banyak benda yang diambil kira, Ikram, kan? Jadi bab kepimpinan negeri ini kuasa ataupun prerogatif Presiden UMNO itu sendiri. Jadi saya cadangkan bab kepimpinan negeri ini, kalau nak bagi pandangan boleh bagi pandangan, kan? Tetapi last kali kita tengok, setelah dinilai dengan sehabis baik sama ada Presiden mahu menukar kepimpinan negeri ataupun mahu menambah baik menggunakan kaedah-kaedah yang lain. Ini terpulang kepada mereka. Okey, Ikram.